Hai, terima kasih menyertai e-learning with Osh. Hari ini kita belajar berkaitan dengan topik ergonomik. Seringkali kita mendengar kecederaan di tempat kerja. Tahukah anda, kecederaan muskuloskeletal merupakan satu kecederaan dari tempat kerja. Sebagai contoh, kecederaan muskuloskeletal yang kebanyakannya terjadi di kalangan petugas kesihatan. Adakah ini pekerjaan harian yang anda lalui setiap hari? Misalnya, mengangkat pesakit, berdiri untuk tempoh yang lama, pergerakan yang berulangan dan bekerja dalam posisi yang janggal. Pernahkah anda mengalami simptom kesakitan akibat kecederaan muskuloskeletal? Contohnya, sakit pinggang, kekejangan otot dan kebas di pergelangan tangan. Maksud ergonomik. Ergonomik berasal dari bahasa Yunani, iaitu ergon yang bermaksud kerja dan nomos itu prinsip. Dan definisi ergonomik adalah memastikan sesuatu peralatan, kemudahan, proses dan sistem yang digunakan oleh manusia di dalam melakukan sesuatu aktiviti atau pekerjaan berinteraksi serasi dengan pekerja. Merujuk kepada Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Akta 514 Seksyen 4C menyatakan untuk menggalakkan persekitaran kerja yang sesuai dengan kehendak fisiologi dan psikologi pekerja. Objektif ergonomik ialah mengurangkan kecederaan otot dan musculoskeletal disorder yang disebabkan oleh pendedahan kepada daya tenaga, tempoh berdiri yang lama, mengangkat beban, menolak dan menarik beban, pergerakan berulangan, posisi badan yang janggal dan getaran. Graf berikut menunjukkan kes kecederaan muskuloskeletal yang dilaporkan pada tahun 2016 sehingga tahun 2020 di kalangan warga kerja HKL. Walau bagaimanapun, ini tidak menggambarkan situasi yang sebenar. Kita mendapati banyak kes yang tidak dilaporkan melalui notifikasi kemalangan di tempat kerja. Gambar raja berikut menunjukkan kes kecederaan muskuloskeletal di kalangan warga kerja yang dilaporkan. Berikut ialah contoh kecederaan muskuloskeletal yang sering dilaporkan adalah pada bahagian leher, bahu, tangan, pinggang dan kaki. Terdapat 5 faktor risiko ergonomik yang menyebabkan kecederaan muskuloskeletal, iaitu pergerakan berulangan, repetitive motion, posisi yang janggal, awkward posture, posisi yang static, static and sustained posture, daya berlebihan, forceful exertion dan tekanan setempat, contact stress. Antara prinsip ergonomik yang sepatutnya diamalkan sewaktu melaksanakan tugasan harian adalah mengekalkan posisi badan yang neutral, memastikan peralatan senang dicapai, mengambil masa rehat di antara kerja, kerja dalam berkumpulan untuk mengurangkan beban kerja dan kerja dalam suasana yang selesa. Bagi klasifikasi kecederaan muskuloskeletal terbahagi kepada 2, iaitu kecederaan akut di mana terjadi sewaktu kemalangan di tempat kerja. Contohnya, jatuh atau tergelincir semasa mengangkat beban yang berat. Manakala, bagi kecederaan kronik adalah mereka yang mempunyai kecederaan yang berulang dalam jangka yang lama. Peringkat kecederaan kronik pula terbahagi kepada 3 tahap. Seperti di gambar raja, dimulai dengan tahap amaran, warning stage, tahap gangguan, affecting stage dan tahap ketidakupayaan, disability stage. Untuk tahap amaran, simptomnya ditunjukkan ialah kelesuan dan ketidakselesaan setempat, diikuti oleh kebas dan kesakitan pada anggota badan. Jika simptom ini berlarutan, maka akan alih ke peringkat gangguan, di mana seseorang itu akan mengalami kesakitan dan kebas, serta boleh menjejaskan prestasi pekerjaan. Pada tahap ini pula,
kesakitan akan semakin teruk dan akan masuk ke peringkat akhir iaitu ketidakupayaan. Berikut ialah antara jenis-jenis kecederaan kronik muskuloskeletal yang lazim berlaku pada anggota badan, biasanya pada bahu, siku dan pergelangan tangan. Ini pula jenis-jenis kecederaan kronik muskuloskeletal yang lazim berlaku pada lutut dan kaki. Seterusnya, jenis-jenis kecederaan kronik muskuloskeletal yang lazim berlaku pada leher dan pinggang. Berikut adalah contoh pekerjaan yang menyebabkan kecederaan muskuloskeletal yang melibatkan posisi badan yang janggal. Contoh pekerjaan adalah mereka yang bekerja di makmal, petugas kesihatan yang mengangkat pesakit, pembantu stor, pembantu takbir dan penolong penyediaan makanan. Simptom-simptom misalnya sakit di bahagian leher, pinggang, kebas pada otot dan sendi dan kelemahan pada otot kaki. Pula adalah contoh pekerjaan yang menyebabkan kecederaan muskuloskeletal yang melibatkan pergerakan berulangan. Contoh pekerjaan adalah mereka yang bekerja di pejabat, pegawai farmasi yang menguruskan prabungkus, pegawai rekod, juru fizioterapi dan operator telefon. Simptom-simptom adalah seperti sakit pada pergelangan tangan dan siku, kebas pada otot dan sendi, kelemahan tangan dan kurang sensasi pada jari. Seterusnya adalah contoh pekerjaan yang menyebabkan kecederaan muskuloskeletal yang melibatkan daya berlebihan. Contoh pekerjaan adalah mengangkat beban yang berat, petugas kesihatan yang mengangkat pesakit, pembantu stor dan perkhidmatan portal. Simptom yang boleh terjadi adalah sakit pada leher dan boleh tersebar ke bahu, tengkuk, tangan dan jari serta kebas pada jari. Berikut adalah kecederaan muskuloskeletal yang melibatkan pekerjaan jika simptom terjadi setelah melakukan pekerjaan yang sama untuk jangka waktu yang lama. Seterusnya, simptom akan hilang apabila tidak melakukan pekerjaan tersebut dan mengenal pasti jenis-jenis pekerjaan yang boleh menyebabkan simptom-simptom kecederaan muskuloskeletal. Jika anda mempunyai simptom-simptom berikut, apakah tindakan perlu dilakukan? Warga kerja HKL adalah dialukan mendapatkan rawatan di klinik premier yang terletak di Wisma Rekod, Hospital Kuala Lumpur. Dan jika mempunyai pertanyaan, boleh hubungi kami di talian seperti yang tertera di dalam slide ini. Untuk makluman, berikut adalah peranan unit keselamatan dan kesihatan pekerjaan dalam pengurusan ergonomik, iaitu melaporkan sebarang kes yang disyaki kecederaan muskuloskeletal melalui WHU D1 dan WHU D2. Seterusnya, pihak OSH akan membuat penilaian ergonomik di tempat kerja bagi mengenal pasti risiko ergonomik dan membuat rujukan kepada pesakit kecederaan muskuloskeletal kepada Jabatan Ortopedik dan Jabatan Fizioterapi untuk tindakan lanjutan jika memerlukan. Ini adalah borang notifikasi WHU D1 dan WHU D2 yang digunakan pakai untuk melaporkan kes kecederaan muskuloskeletal. Borang tersebut perlu diisi oleh pegawai perubatan yang merawat sebarang kes kecederaan muskuloskeletal. Ini adalah borang penilaian Body Part Symptom Survey. Borang ini adalah untuk pengesanan awal simptom yang dihadapi mengikuti anggota badan dan perlu disahkan oleh doktor kesihatan pekerjaan semasa melakukan penilaian ergonomik di tempat kerja. Ini adalah contoh penilaian ergonomik di tempat kerja yang dilakukan oleh unit keselamatan dan kesihatan pekerjaan bagi mengenal pasti risiko ergonomik setelah menerima notifikasi kecederaan muskuloskeletal melalui WHU D1 dan D2.